Okey, baik. Boleh mulakan? Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, Alhamdulillah. Baik, saya akan mulakan sesi kita dengan sesi takruf. Hmm. Nama saya Ustaz Raimi Afiq bin Rosli. Hmm. Saya Ustaz yang akan membimbing Tuan, insya-Allah. Jadi sebelum tu boleh saya tahu nama Tuan dan tinggal di mana? Okey, baik. Nama saya Osman. Tinggal di Baik. Bangi. Oh, di Bangi. Baik. Hmm. Okey Tuan. Sebelum saya mula, boleh Tuan ada nak berkongsi apa-apa masalah berkenaan dengan mengaji? Okey, baik. Kalau dari segi masalah saya dalam mengaji ni, kalau nak ikutkan, memang saya ada banyak masalah lah. Jadi Okey. kalau nak ikutkan, saya boleh bacanya apa yang saya ingat saja. Okey, baik. Jadi kalau saya nak baca contoh yang ayat yang saya tak ingat, memang saya rasa saya tak boleh baca. Okey, Ah, baik. Tak apa ah, Tuan. InsyaAllah saya akan bimbing dan saya akan beri yang terbaiklah pada Tuan, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Pertama, saya nak ucapkan tahniahlah pada Tuan kerana kesungguhan dan semangat Tuan untuk belajar mengaji. Mhm. Dan sebelum kita mula kita punya pembelajaran, kita mulakan dengan Al-Fatihah dan doa, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah Tuan, cuba buka halaman 3 yang bertajuk konsep suku kata Al-Quran. Dah buka? Dah. Di samping Tuan buka, dengar saya terangkan. Al-Quran adalah bahasa Arab. Seperti bahasa-bahasa yang lain, setiap bahasa mempunyai struktur yang tersendiri. Kita ambil contoh bahasa Melayu, iaitu makan. Jadi Tuan, cuba kita tengok ada berapa suku kata di dalam perkataan makan. Makan. Jelas Tuan? Jelas. Okey, baik. Kita ambil contoh lagi satu, iaitu minuman. Okey, kita tengok ada berapa suku kata minuman. Bermakna di sini ada 3 suku kata. Untuk perkataan dan bahasa Melayu, apabila kita ingin bunyikan perlu ada A, E, I, O, U. Yang dipanggil sebagai vokal. Yang dipanggil sebagai vokal. Dalam bahasa Arab, iaitu Al-Quran, juga mempunyai sistem yang tersendiri. Ia ada
3 bunyi. Mhm. Ya, 3 bunyi seperti mana tadi, iaitu bahasa Melayu mempunyai 5, iaitu A, E, I, O, U. Begitu juga dengan bahasa Arab, iaitu sistem Al-Quran yang tersendiri mempunyai 3 bunyi, iaitu A, I, U. Apakah bunyi iaitu A, I, U yang dipanggil sebagai baris? Jadi tuan, cuba tengok yang mana lebih mudah dari segi bilangan 5 atau 3. Tiga lah kot, boleh ikut kan? Nampak sikit Ya, lah. betul. Jadi bermakna sebenarnya bahasa Al-Quran ataupun dipanggil bahasa Arab ini lebih mudah untuk kita pelajari jika betul kita mengikut kaedah yang tepat. Untuk dan saya nak menerangkan kepada tuan, ada satu konsep yang sangat penting yang tuan betul-betul perlu clear, iaitu berkenaan dengan maaf tuan. Sebelum tu saya nak tunjuk pada tuan iaitu bentuk baris dalam bahasa Arab. Apabila satu baris bunyinya A, I, U. Jika dua baris bunyinya An, In, Un. Dan satu konsep penting yang betul-betul tuan perlu clear, iaitu ada baris, ada bunyi, tiada baris, tiada bunyi. Baris sama dengan bunyi. Kenapa saya katakan baris sama dengan bunyi? Jom kita sama-sama ambil bunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita kira ada berapa bunyi di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan jari kita. Tuan boleh ikut saya. Okey. Kita mula ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ada berapa? 10. Okey, tak apa. Kita ulang lagi sekali. Kita tengok betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ada 10 kan? Bunyi. Dan kita lihat ada berapa baris di dalam perkataan Bismillah. Satu. Maaf. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Bermakna ada 10 baris, 10 bunyi. Seperti mana yang saya kata tadi, setiap bunyi mesti sama dengan baris. Jom kita ambil lagi satu contoh zikir yang biasa kita baca, iaitu la haula wala quwata illa billahi.
Okey tuan, cuba keluarkan jari. Kita kira sama-sama. La haula wala quwata illa billahi. Ada berapa tuan? Ada 13. 13. Okey, baik. Kita cuba tengok ada berapa baris di dalam perkataan la haula wala quwata illa billah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Bermakna ada 13 baris, 13 bunyi. Jadi setakat ni tuan boleh faham? Okey, boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Sekarang saya minta tuan buka Al-Quran jika ada berhampiran. Okey. Ada? Ada. Okey, cuba tuan buka muka surat muka surat. Tu cuba tuan buka juzuk 30 ayat Al-Kausar. Ayat Al-Kausar. Ya, juzuk 30. Muka surat berapa Ustaz? 30. Muka surat? 30. Muka surat 30. Astaghfirullahalazim. Maafkan saya. Juzuk 30. Muka surat? Muka surat 602. Okey. Oh, Okey. Okey. Dapat? Okey, dapat. Okey. Okey, tuan tengok di situ. Cuba kita bunyikan, kita tengok berapa baris dan ada berapa bunyi. Tapi ni banyak sikit tuan. Okey, kita tengok di dalam surah Al-Kausar, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausara fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau kita kira baris di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau kita kira dengan tangan, kita akan dapat 29 bunyi juga. Contoh, inna a'tayna kal kausara fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada 29. Tapi apabila minta baca tak berbunyi, agaknya kenapa jadi begitu? Kerana sebab tak kenal huruf. Jadi setakat ini tuan boleh faham?
Yang tadi Kausara tu kena bunyikan lah maksudnya. Kalau bacaannya tidak perlu bunyi. Oh, tak perlu bunyi. Cuma kita kira baris. Oh, okey. Okey, faham. Okey. Hmm. Baik. Jadi tuan, seterusnya kita akan belajar berkenaan tentang huruf. Dalam panduan celik huruf, kita ada gunakan konsep gambar dan penceritaan untuk tuan ingat gambar dan kenal huruf. Sebentar. Okey. Cuba tuan lihat di halaman 5 iaitu huruf ba. Huruf ba kita gunakan gambar seorang yang sedang berehat di bawah pokok, tiba-tiba pelepuk ada buah jatuh daripada atas, jatuh ke bawah. Sama juga dengan huruf ba yang titiknya berada di bawah. Jadi apabila kita nak sebut huruf ba dengan baris satu, bunyinya ba, bi, bu. Jika kita letak barisnya dua, iaitu bunyinya ban, bin, bun. Baik tuan, mari kita baca latihan di bawah. Baca sama-sama dengan saya. Ba, a, ba. Ba, Ba, ba. bagus. Ba, a. Ba, a. Baik. A, ba. Ba. Bagus. Ba, a. Ba, a. A, ba, a. Ba, a. A, ba. Ba. Bagus. A, a. A. Ba, ba. Ba. Ba, a, ba. Ba, ba. Okay, tuan boleh follow. Jom kita ulang lagi sekali dengan penuh semangat. Ba, a, ba. Ba, ba. Baik. Ba, a. Ba, a. A, ba. Ba. Bagus. Ba, a. Ba, a. A, ba, a. Ba, a. A, ba, ba. Ba. A. A. Bagus. Ba, ba. Ba, ba. Ba, a, ba. Ba, ba. Bagus tuan. Cuba tuan baca, saya dengar. Ba, ba. Ba, Bagus. a. Bagus. Ba. Baik. Ba, a. Bagus. Ba, a. Bagus. Ba. Bagus. A. Tuan, yang pertama tadi tu apa yang saya dengar kurang tepat. Huruf tu ialah A, bukan A. Dia A,
A. A. Okey, bagus. Teruskan. Ba. Teruskan. Ba. Baik. Di sini tadi ada sedikit uh, bunyi yang kurang tepat, tapi boleh diperbaiki, tuan. Dia punya sebutan mestilah A. A. Okey, tuan. Senampak semangat tuan. Cuba kita baca lagi sekali untuk lancarkan. Mula. Ba. Bagus. A. Bagus. Ba. Bagus. A. Bagus. A. Bagus. Ba. Bagus. A. Bagus. Ba. Bagus. Ba. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Cuba yang seterusnya, cuba tuan lihat di muka surat 6, iaitu huruf ta. Nampak sepasang tupai, iaitu tupai jantan dan tupai betina. Tupai ini, sebab tupai ini tempat permainan dia dekat atas. Itu sebab titik ta juga berada di atas. Jika nak sebut huruf ta dengan baris satu, iaitu ta titu. Ta titu. Jika dua baris, iaitu tan tin tun. Tan tin tun. Baik tuan, kita pergi kepada latihan di bawah. Kita baca sama-sama dahulu. Okey. Ba'ata. Ba'ata. Ta'aba. Ta'aba. Ta'ata. Ta'ata. Bataba. Bataba. Bagus. Tabata. Tabata. Baik. Tata'a. Tata'a. Baik. Bata'a. Bata'a. Bagus. Babata. Babata. Bagus. Tatata. Tatata. Bagus tuan. Kita ulang semula dengan penuh semangat. Okey. Ba'ata. Ba'ata. Ta'aba. Ta'aba. Bagus. Ta'ata. Ta'ata. Baik. Bataba. Bataba. Tabata. Tabata. Tata'a. Tata'a. Bata'a. Bata'a. Bagus. Babata. Babata. Tatata. Tatata. Alhamdulillah, bagus tuan. Okey, cuba tuan baca, saya dengar. Ba'ata. Bagus. Ta'aba. Bagus. Ta'ata. Bagus. Batata. Ulang semula. Bataba. Okey, baik. Ta- Lagi semula ni. Bataba. Okey, baik. Tabata. Baik. Tata'a. Bagus. Bata'a. Bagus. Babata. Bagus. Tatata.
Okey, baik Tuan. Saya nampak kesungguhan Tuan, cuma kena ulang lagi untuk kelancaran bacaan. Cuba Tuan baca lagi sekali. Ba'ata, Bagus, ta'aba, bagus, ta'ata, bagus, bataba, bagus. tabata, Baik, tata'a, okey. bata'a, Bagus, babata, bagus, tatata. bagus. Alhamdulillah. Baik Tuan, kita terus ke halaman 7. Cuba Tuan tengok huruf ini iaitu huruf sa. Di situ ada gunung A dan gunung B. Dan apabila ada dua gunung, mestilah dekat tengah-tengah ni, tengah-tengah gunung ni sejuk. Jadi turunlah salji 3 ketui. Samalah dengan huruf sa yang mempunyai tiga titik. Okey. Jadi dalam huruf sa, Tuan perlu landingkan lidah dekat hujung gigi depan atas supaya sebutan huruf sa ini tepat. Iaitu bila letak baris yang baris satu bunyinya sa, si, su. Bila kita letak dua baris bunyinya san, sin, sun. Okey, baik Tuan, kita buat latihan di bawah. Seperti mana tadi saya beritahu, perkataan sa ni perlulah dilandingkan lidah dekat hujung gigi depan atas supaya bunyinya tepat. Tuan boleh baca sama-sama dengan saya. Sa, a, ta. Sa'ata, Bagus. Ba, ba, sa. babasa, Sa. Saya rasa sebutan Tuan kurang. Saya rasa sa tu perlu bunyi sa. Dia lidah tu perlu berada di gigi depan atas. Sa, sa. Okey, berada tak di apa. gigi depan atas. Oh, Ya. Sa. sa, Okey, kita teruskan Tuan. Ta, sa, ba. tasaba, Bagus. Sa, ba, a. saba'a, Ta, a, ba. ta'aba, Bagus. Sa, sa, a. sasa'a, A, ba, ta. abata, Ba, ta, sa. batasa, Bagus. Sa, sa, sa. sasasa. Okey, Tuan. Bacaan huruf sa yang Tuan baca tadi kurang tepat, tapi masih boleh diperbaiki. Okey, Tuan boleh ikut bunyi yang saya bunyikan ini. Okey, kita baca sama-sama. Sa, a, ta. Sa'ata, Ba, ba, sa. babasa, Bagus. Ta, sa, ba. tasaba, Maaf. Ta, sa, ba. tasaba, Okey, bagus. Sa, ba, a.
Saba'a. Bagus. Ta'aba. Ta'aba. Sasa'a. Sasa'a. Bagus. Abata. Abata. Batasa. Batasa. Sasasa. Sasasa. Alhamdulillah, bagus. Cuma perlu diperbaiki sedikit lagi kerana sebutan sa yang tuan baca tadi dia hampir dengan huruf sa, iaitu sikat. Nanti kita akan continue. Tapi ini perlu diperbaiki balik. Jadi cuba tuan baca balik perkataan sa tu, pastikan lidah, landingkan lidah di di hujung gigi depan atas. Dia bunyinya sa. 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 Ya. Okey, tuan cuba baca, saya dengar. Sa'ata. Bagus. Babasa. Bagus. Tasaba. Bagus. Taba'a. Bagus. Ta'aba. Baik. Sasa'a. Bagus. Abata. Ya, baik. Batata. Oh, di situ ulang semula. Batasa. Okey, bagus. Sasasa. Bagus. Okey, tadi ada sedikit bacaan di sini. Cuba kita ulang semula untuk kita lancarkan bacaan kita. Silakan. Sa'ata. Bagus. Babasa. Bagus. Tasaba. Bagus. Saba'a. Bagus. Ta'aba. Bagus. Sasa'a. Baik. Abata. Baik. Batasa. Bagus. Sasasa. Bagus. Alhamdulillah. Tuan nampak semangat berusaha. Sebab sa ni memang kadang-kadang payah sikit. Okey. Kita terus ke halaman 8 tuan, Tak apa. iaitu Ya, sampai sa je. sampai sa je. Okey. Okey. Tuan. Jadi setakat ini kita punya pembelajaran hari ini. Jadi boleh Allah. Saya nampak tuan bersungguh-sungguh untuk belajar dan tuan perlu mengulang kaji pelajaran berkenaan terutama huruf sa sebelum kita terus ke halaman yang lain. Sebelum itu ada apa-apa yang tuan nak tanya berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini? Saya ada satu soalan. Yang kita belajar ni start dengan huruf ba kan? Ya, benar. Yang kalau
Alif yang belajar masa dulu-dulu tu macam mana Ustaz? Alif. Yang dulu kan kalau saya ingat dulu masa saya sekolah dulu belajar alif, ba, ta. Oh, Yang okey. tu macam mana Ustaz? Sebab yang ni kalau ikut tengok modul ni macam dia mula dengan ba terus. Tapi ada Ya, jugalah tu kat bawah tu. oh soalan. Uh, huruf alif. Okay, tak apa Ustaz. Ah, Okay, dah apa? Tutup kelas. okey, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, baik. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, rehat dulu sekejap. Ambil nak minum air ke dulu sekejap. Saya nak tanda ni sekejap. Okey. Okay, baik Ustaz. Ya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih atas sesi tadi yang Ustaz dah buat tadi. Jadi Alhamdulillah secara keseluruhannya apa yang saya tengok kelas tu berjalan dengan lancar lah. Maksudnya kelas tu tak adalah tiba-tiba berhenti ke apa kan. So yang tu yang kita nak mula-mula. Okay, baik. Jadi secara keseluruhannya saya tengok Ustaz boleh mengajar. Cuma mungkin Ustaz agak rasa terikat sedikit dengan yang saya ada bagi skrip tu kan. Ya, betul. Jadi Ustaz macam alamak nak kena tengok skrip tu macam mana ni. Ya, betul. Okay, jadi skrip yang saya bagi tu sebenarnya sebagai panduan sahaja. Jadi Ustaz dia agak mustahil sebenarnya kalau kita nak menguasai dalam jangka masa yang pendek skrip tu. Skrip tu sebagai panduan. Jadi saya bagi tu untuk contoh tiba-tiba Ustaz lost ke nak cakap apa macam tu. Jadi masa dalam kelas tu jangan gunakan skrip tu. Sebab apa? Yang pertama bila guna skrip ni dia akan jadi suasana dalam kelas tu dia akan jadi macam krik-krik sikit. Dia yang pertama. Kalau Ustaz tengok tadi pun dia jadi macam sebab kita nak ada interaksi antara pelajar tu. Kan? Jadi kita nak buat yang tu lah sebenarnya. Biar pelajar tu rasa belajar tu rasa happy. Tu yang pertama. Sebab pelajar ni dia nervous sebenarnya. Dia masuk kelas ni dia takut. Jadi dia tengok pula Ustaz, garang ke Ustaz ni. Cikgu pun nervous. So itu dulu yang pertama. Okay, baik. Okay, untuk yang sesi yang pertama tadi yang sesi berkenalan, yang tu saya tak ada nak komen apalah. Jadi yang sesi perkenalan tu tak perlu terlalu panjang. Cukup sekadar tanya itulah nama, tinggal di mana. Kalau nak tanya bekerja pun boleh. Cuma elakkan tanya umur lah. Baik. Umur tak perlu tanya. Tanya yang dah cukup. Lepas tu tanya dia pengalaman mengaji ataupun tanya masalah mengaji.
Tu Baik. bolehlah dua-dua. Kalau Ustaz nak tanya pengalaman mengaji dulu pun tak apa. Kan contohnya Baik. Ustaz tanya, okey tuan, boleh tuan share kat saya apa pengalaman tuan belajar mengaji sebelum ni. Lepas tu dia ceritalah, saya dulu mengaji masa sekolah rendah je Ustaz. Jadi Ustaz pun boleh Ya. macam boleh bayang dah, oh ni sekolah rendah ni memang dah lama dah ni. Jadi Ustaz boleh macam rasa dah, oh pelajar ni mungkin huruf masih lagi ada yang tak kenal. Mungkin. Ya. Lepas tu bila dah cerita pengalaman tu, Ustaz pun tanyalah masalah dia. Okey, apa masalah tuan dalam mengaji? Dia pun cerita macam tadi lah. Okey, jadi masalah ni dia macam mungkin benda tu dia akan ada yang sama, ada yang sedikit berbeza lah masalah. Setiap pelajar ni dia berbeza. Okey, boleh? Boleh. Okey, baik. Masuk part penerangan konsep suku kata. Okey, yang slide yang saya bagi yang dekat Ustaz tu sebenarnya, slide itu untuk memudahkan lagi Ustaz bagi penerangan. Tadi Ustaz tengok dua benda dalam satu masa. Satu slide, satu skrip kan? Ya, Okey. betul. Saya untuk yang training ni, saya nak bagi Ustaz tengok dekat slide itu, Ustaz cakap terus. Tak perlu dah macam nak tengok dekat skrip tu. Skrip tu macam SOP kita je sebenarnya. Tapi Betul. tak adalah kita nak ikut sepenuhnya SOP tu. Saya ingat tu Macam tu. SOP yang perlu Ah, diikut tu lah saya macam. So yang pentingnya adalah saya nak flow tu ada. Maksudnya Ustaz cerita dengan apa dulu. Jangan tiba-tiba Ustaz suruh dia kira terus. Kan? Maksudnya Ustaz mula dengan apa? Okey, start dengan Ustaz bagi tahu. Tanya pelajar. Okey, Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa apa tuan? Tanya macam ada interaksi sikit dengan pelajar tu. Okay, Dia pun tiba-tiba contoh dia cakap bahasa Urdu ke kan. Tiba-tiba mungkin terkejut juga masa tu kan. So Ustaz pun bagi tahulah, okay, Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Lepas tu Ustaz pun cerita ikut dalam slide itu. Jadi setiap slide itu macam ada orang kata pause sekejap. Maksudnya bila dah selesai satu slide, okey tanya pelajar, okey tuan setakat ni boleh ikut? Lepas tu dia cakap okey boleh. Dia pun ikut. Jadi penerangan lepas ni yang skrip tu tak apa, tolak tepi dulu. Ustaz cuba mahirkan guna slide. Tengok cerita macam ni, macam ni, macam ni. Okay, masuk dekat part yang baris tadi kan. Okay, baris tu yang ada, yang bahasa Arab ni dia ada 3 bunyi kan. Yang kalau Ustaz tengok dekat dalam slide tu ditulis A, I, U. Lepas tu Ustaz pun bagi tahulah. Okay, yang dalam bahasa Arab kita tak tulis A, I, U macam ni. Dia ditulis di dalam bentuk baris. Kan. Jadi Ustaz pun tunjuk dah baris ni dia ada atas, bawah, depan. Bunyi dia A, I, U. Lepas tu sebelum Ustaz tunjuk yang tanwin tu, Ustaz cuba tanya pelajar tu. Okey tuan pernah tak tengok yang baris 2 macam tu? Ustaz pun tunjuk. Ni kita panggil dia tanwin. Ataupun bahasa kita panggil baris 2. Jadi baris 2 ni konsep dia atas, bawah, depan juga. Cuma beza dia adalah tambah N dekat belakang dia. An, in, un. Bagi dia faham macam tu. Okey, dah nampak dah. Sekarang ni pelajar ni dah nampak dah. Oh, baris ni lah yang membunyikan perkataan. Lepas tu barulah Ustaz masuk yang tu. Yang konsep tu. Yang kita nak bagi tahu, okey, sekarang ni satu konsep yang saya nak bawa adalah baris sama dengan bunyi. Tadi baris dah kenal dah. Kalau contoh pelajar tu tak kenal lagi baris. Susah dia nak kira nanti. Betul tak? Betul. Jadi baris tu biar dikenal dulu. Oh, rupanya ni lah bagi atas orang panggil. Oh, ni lah bagi bawah. Macam tu. Okey, boleh? Okey. Lepas tu masuk part yang kira tu, okey, yang tadi Ustaz cantik dah. Minta pelajar tu angkat tangan. Kan? Cuma Ustaz cakap, okey, jom kira sama-sama. Tapi Ustaz kira seorang-seorang. Maksud kira sama-sama ni, kalau tengok dalam video Ustaz Syukur tu memang dikira seorang-seorang sebab tak ada pelajar. Jadi bila ada pelajar ni, Ustaz minta, okey, jom kira sama-sama dengan saya. Okey, baca bis. Dia pun sebut juga bis. Sebab apa kita minta dia sebut? Sebab kita nak dia percaya yang baris tu sama dengan bunyi. Dengan dia sebut tu betul ke ada 10 bunyi? Macam tu. Okey, boleh. Okey, so bila dia kira sampai mi. Okey. Ustaz pun tanya dia, ada berapa bunyi tadi tuan kira?
Dia pun macam 9 ke berapa kalau dia confused, suruh dia kira sekali lagi. Okey. Sama-sama macam tu lah. Maksudnya bila ustaz kira tu tak perlu laju, kira satu-satu. Bis, mil, la, hir. Dia pun ikut lah maksudnya sekali. Macam tu. Boleh? Okey, boleh Okey. insya-Allah. Nampaklah benda tu. Baris sama dengan bunyi. Okey, bila ustaz masuk pula yang contoh yang kedua, la haula wala tu, mungkin pelajar tu dah nampak dah macam mana. Jadi ustaz pun kira lah juga sama macam tadi. Kira sampai 13. Okey, tanya dia ada berapa bunyi? 13. Lepas tu ustaz pun kira. Boleh? Boleh. Okey, setakat tu nampak jelas. Nampak jelas. Jadi flow dia sebenarnya sama je macam yang ustaz tengok dalam video tu. Yang ustaz buat dalam video. Cuma yang ni Ya. maksudnya kalau dengan pelajar ni biar dia ada macam pause kejap tanya. Okey, ni boleh dapat tanya dia. Macam tu. Okey, boleh? Boleh insya-Allah. Okey, lepas tu lupa. Masa sebelum ustaz minta pelajar tu buka muka surat 3 halaman 3 tadi kan. Ustaz boleh tanya dia dululah. Maksudnya tanya dia, tuan ada dapat modul ke? Kan tiba-tiba takut modul tak sampai lagi kat tangan dia kan. Tiba-tiba modul apa ni? Dia tiba-tiba kalut pula. Jadi ustaz tanya dulu dia tanya, okey tuan ada modul tak dekat tuan sekarang? Kalau contoh dia cakap tak sampai lagi, mungkin tak sampai lagi sebab post lah tu tak sampai lagi. Macam tu. Okey, baik. Okey, yang konsep suku kata, kalau dari segi konten saya tak ada masalah sebab ustaz memang ikut apa yang ada dalam slide dan juga dalam skrip tu. Dan satu lagi yang dekat part yang ustaz minta pelajar tu buka Quran. Okey, bila nak buka Quran ni, ini yang pelajar takut nak buka sebenarnya. Okey, bila ustaz bagi tahu surah Al-Kausar, mungkin ramai surah Al-Kausar ni orang tak tahu. Yang orang tahu inna a'taina, betul tak? Ya, betul. Cuba baca inna a'taina, dia tahu lah inna a'taina al-kausar. Tapi kalau cuba baca surah Al-Kausar. Surah mana? Sama juga macam Qul huwallah. Cuba baca surah Al-Ikhlas. Surah apa Al-Ikhlas ada ke dalam Quran? Mesti tanya macam tu. Okey, baik. Untuk part yang tu, kalau Ustaz tengok skrip tu kita bagi sebenarnya yang dekat yang minta kira ada berapa. Yang sila buka Quran, lepas tu cuba tengok kan ayat ada berapa. Itu kita hanya sekadar macam nak bagi gambaran saja dekat pelajar. Contohnya, okey tuan, kalau tuan buka Quran halaman ikutlah mana-mana. Tuan buka, kan? Okey, kalau contoh dalam ayat tu ada 20 baris, maka ada berapa bunyi? Tanya macam tu je, tak perlu nak suruh dia kira ke. Tu maksud dia. Jadi kalau minta dia kira, kalau nak suruh dia kira, alamak, susahnya, banyaknya. Macam tu. Saya pun jenuh lagi tadi nak cari ayat banyak ni. Kan banyak kan. Jadi ustaz pun kira sampai 23 tadi kan. Jadi banyak ustaz nak kira. Jadi tak perlu nak kira, cuma kita nak bagi dia nampak gambaran je lah. Maksudnya bila tuan buka Quran, contoh ayat sekian, okey, kalau tuan kira ada 20 baris, maka dia akan ada berapa? Tanya macam tu. Dia pun cakap 20 bunyi. Maksud dia faham lah tu. Okey, boleh. Alright. Boleh. Jadi macam tu cerita dia. Okey, lepas tu bila ustaz buka yang modul, kalau ustaz tengok dalam modul yang muka surat 3 tu ada yang contoh Maliki Yaumiddin kan? Okey. Jadi yang dalam modul tu minta pelajar tu isilah yang dekat tempat kosong tu ada baris, ada bunyi. Kan? Okey. Maksudnya bila ustaz dah bagi penerangan apa semua tu, okey, bila dia tengok muka surat 3 tu, okey tuan, cuba tuan isi apa yang saya bagi penerangan tadi. Maksudnya yang tu orang kata nak bagi pengukuhan dekat dia. Nak tengok dia faham ke tak yang apa yang ustaz bagi tahu tadi. Lepas tu dia kira-kira. Contohnya saya buka ni. Huruf. Celi huruf. Okey ni.
Okey, mana pula? Ni kan muka surat 3. Okey, bila ustaz dah bagi penerangan panjang lebar apa semua tu, okey, bagi tahu dekat pelajar, okey, tuan cuba buka tengok muka surat 3. Okey, cuba isi apa yang saya bagi tahu tadi. Ada apa? Ada baris, ada bunyi. Dia pun isi. Lepas tu yang ni bismillah tadi dah kira tadi, okey, ada berapa baris? Dia tak ingat. Contohlah. Cuba tuan kira balik ada berapa. Kan dia pun ingat dah. Dia pun tulis ada 10 baris, ada 10 bunyi. Okey, yang Maliki Yaumiddin ni. Okey, sekarang ni ustaz pun bagilah macam tugasan lah kat dia. Okey. Tuan, cuba tuan kira ada berapa bunyi dalam ayat Maliki Yaumiddin ni. Yang ni ustaz tak perlu kira sama-sama, minta dia kira sendiri. Kan dia pun kira Maliki Yaumiddin ni. Dia pun cakap 8. Adalah tu dia tak faham tu. Maksudnya sepatutnya 7 kat sini. Maliki Yaumiddin ni. Kan. Lepas tu dia pun kira. Lepas tu tiba-tiba pelajar tu tanya, kenapa nak bunyikan ni ustaz? Yang ni pun kenapa nak bunyikan mi? Yang ni ustaz tahulah jawapan dia. Macam yang tadi pelajar tanya tadi kan. Maksudnya kita nak tahu sebab kat sini dia ada baris. Maka dia ada bunyi. Tapi yang kita selalu baca tu sebab kita berhenti. Jadi bila berhenti dia kena mati. Macam itulah cerita dia. Okey, lepas tu masuk kat sini, ni bahasa Al-Quran ni yang a i u tu lah. Dan an in un. Okey, settle yang ni masuklah penerangan huruf. Okey, dari segi penerangan huruf pun saya tak ada nak komen apa sebab ustaz cerita memang berdasarkan skrip. Cuma untuk yang penguasaan cerita ni memang ustaz kena baca lah sebenarnya. Tapi kalau bila ustaz bagi penerangan tu, kalau tak dapat kuasai sepenuhnya tidak mengapa. Sebab yang ni pun ambil masa. Saya dulu pun nak cerita satu-satu pun memang kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat cerita dia. Tapi konsep tu maksudnya ada di sebalik huruf ni kaitkan dengan gambar ni. Jangan kait dengan gambar lain lah. Kalau kait dengan gambar lain takut macam susah pula dia nak ingat. Macam tu. Alright. Okey, bila ustaz minta bila ustaz dah cerita ustaz cerita gambar, lepas tu ustaz kaitkan. Okey, ingat gambar buah, ingat huruf ba, kan? Okey, bila ustaz dah sebut ba, minta pelajar tu sebut sekali ataupun 2 kali. Okey. Minta tuan tuan cuba sebut ba. Dia bersebut ba. Atau ustaz nak tambah macam ada penerangan sikit dari segi makhraj pun tak ada masalah. Okey, ba ni kita sebut dekat mana? Dekat bibir. Bibir dengan bibir kita tekankan sikit ba. Ba. Macam itulah contoh dia. Okey. Lepas tu ustaz pun bunyikanlah. Kalau ada baris atas bunyi ba, bawah bi, depan bu. Okey, yang tu terpulang. Saya tak ada kepaksaan yang tu. Kalau ustaz nak terangkan yang nak bagi tahu bunyi tu semua tak ada masalah. Kalau ustaz nak bagi tahu baris atas saja pun tak apa. Sebabnya baris bawah depan semua tu akan belajar juga nanti. Cuma dalam video Ustaz Syukur tu memang Ustaz Syukur bunyikan semualah. Sebabnya yang kat sini kita nak bagi dia kenal huruf dulu, huruf tunggal. Okey, boleh? Okey. Yang tadi bila Ustaz dah terangkan huruf dengan gambar ni, Ustaz baca dulu kan tadi? Okey, baik. Konsep dekat Celik Al-Quran ni minta dia pelajar tu baca terus. Jadi Ustaz tak perlu nak bacakan. Jadi Ustaz akan nilai dari segi bila dia bacalah. Sebab kalau diikut apa yang Ustaz baca, pelajar ni dia boleh ikut selalunya. Tapi kalau dia nak baca sendiri, kat situlah yang kita boleh nilai dia ni betul-betul kuasai ke tak huruf tersebut. Okey, jadi bila yang Ustaz kena baca? Bila pelajar tu contohnya ada buat kesilapan lah. Kan, contoh, bila dia baca salah. Contohnya sini ba tapi dia baca ba. Okey, bila dia baca salah tu, Ustaz bagi tahu macam ni je. Okey tuan, cuba ulang lagi sekali. Macam tadilah ada Ustaz ada bagi tahu tadi macam tu. Dia pun ulang salah juga. Dia cakap ba juga. Okey, bunyi dia macam ni tuan. Ba. Macam tu je. Simple je. Jadi dia pun baca apa semua sampailah sini. Macam itulah. Okey, ulangannya adalah sebanyak 3 kali lah. Untuk satu muka surat ni adalah sebanyak 3 kali.
Okay, andai kata kalau pelajar tu macam bacaannya walaupun 3 kali masih lagi ada kekurangan, Ustaz tengok mungkin akan jadi lebih daripada 3 kali. Okey. Macam tu. Okey, huruf ni pun sama. Ceritanya sama macam yang Ustaz tengok dalam skrip. Huruf ni pun sama. Okey, yang 4 huruf tha ni, yang ni yang ramai pelajar ni, dia kalau pengalaman Ustaz mengajar pun mungkin ada ramai jugalah Ustaz jumpa yang nak payah betul nak sebut tha ni. Kan? Ya, betul. Okey, baik. Ni teknik dia. Kalau kita nak ajar huruf yang susah ni, Ustaz kena bagi tahu bersama dengan action. Maksudnya Ustaz tadi kan Ustaz bagi tahu kan, okey, lidah cuba letak lidah, hujung lidah di bahagian gigi atas kan. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu tadi kan. Okey, Ustaz kena minta pelajar tu, okey tuan, cuba tuan keluarkan sedikit lidah, letak dekat bahagian gigi atas. Letak dulu. Minta dia buat macam tu. Bila dia letak, okey dah letak, okey cuba sebut tha. Macam tu. Baru dia nak buat. Kalau Ustaz macam cerita pak, dia tak nampak tu. Nak sebut macam mana? Kan? Ustaz kena letak, minta dia letak. Okey, tuan cuba keluarkan sedikit lidah. Letak lidah tu dekat gigi atas. Tha. Keluar sikit. Tu cara untuk huruf tha ni lah. Kalau huruf lain ada pula cerita dia macam mana. Yang lain. Tapi konsep dia ada yang huruf yang susah ni memang Ustaz kena ceritalah sikit dari segi makhraj dia tu macam mana. Baru dia dapat dengan jelas lah macam mana huruf yang macam ba dengan ta ni, insya-Allah pelajar tu dia boleh sebut lah. Ba pun sama macam ba ba, ta pun macam ta ta kan. Macam kalau yang ni dia tak sama macam sa. Jadi Ustaz kena bagi tahu yang tu lah. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, baik. Jadi bila dah selesai, Ustaz pun minta suruh dia ulang 3 kali. Jadi yang ni memang sangat penting lah. Bila Ustaz dengar, kena perhati betul-betul. Dia sebut betul ke tak? Sa ke dia sebut sa? Ya. Okey, bila dah selesai yang ni, okey, untuk kelas yang pertamanya tak semestinya kena sampai huruf jim ke. Tengok pada masa lah. Yang tu. Kalau sampai ta je ke kelas pertama tak menjadi masalah. Sebab kita memang tak ada tetapkan lah sebenarnya kelas pertama mesti sampai sa tak. Jadi kita tengok pada pelajar tersebut. Ada yang boleh sampai ha kelas pertama. Dia macam dah kira huruf dah kenal kan. Dia juga macam tu. Okey. Last. Sekejap. Sebelum last. Tadi ada pelajar tu tanya kan. Kenapa tak mula dengan alif? Kan. Jadi memang kalau ada pelajar tanya macam tu, dia akan memang shock juga sebenarnya. Ya, betul. Okey, sebab memang kita modul ni memang start dengan ba. Kenapa tak start dengan alif? Okey, jawapan dia senang saja. Alif ni tak ada bunyi. Yang ada bunyi ni bila ada hamzah. Bagi tahu dia, hamzah ni. Macam tu. Jadi alif ni yang tak ada alif ni memang tak ada bunyi. Dia fungsi dia adalah untuk memanjangkan bunyi saja. Yang itu kita akan belajar dalam tajwid nanti. Macam tu je, settle. Okey. Baik. So itu je lah cerita dia. Kalau untuk huruf A, kalau pelajar tanyalah. Tapi selalunya buat masa ni ada yang tanya tapi tak selalulah. Sebab kebanyakannya A ni dia boleh sebut. Cuma kena hati-hati, ada jugalah yang sebut macam dia nak bunyi gitu. Kan? Jadi kena hati-hati, jangan dia A. Okey, boleh. Boleh. Okey, bila dah nak habis tu, Ustaz pun buatlah orang kata nak tutup kelas tu, bolehlah ambil masa 5 minit sebelum. Contohnya kelas dia tu habis pukul 9.30, 9.25 tu Ustaz boleh orang kata dah stop lah. Minta pelajar tu baca stop sekejap. Bagi 5 minit tu untuk orang kata recap balik. Kan? Okey, jadi yang pertamanya semasa sebelum tutup tu Ustaz bagi pujian dulu. Tadi Ustaz ada bagilah pujian. Bagi tahu kesungguhan dia. Maksudnya kita puji kesungguhan dia. Lepas tu recap balik apa yang dipelajari. Nombor 2, recap balik apa yang dipelajari. Maksudnya start dengan konsep tadilah. Kalau macam kelas hari tu belajar konsep, okey tanya dia, okey hari ni kita belajar konsep apa?
Tanya dia macam tu. Okey. Lepas tu yang ketiga, minta pelajar tu buat ulangan di rumah. Okay. Yang ni penting. Jadi yang ulangan di rumah ni ustaz boleh mention juga yang pelajar ni, setiap pelajar dia ada video, akan dapat video. Sama je sebenarnya video yang saya bagi dekat ustaz tu, tapi nanti akan ada full lah video tu. Jadi bagi tahu kat pelajar, okey tuan, nanti ada masa kat rumah, ambil masa dalam 5 ke 10 minit sehari, cuba tengok video dan buat ulang kaji. Penting kita mention yang ulangan ni sebab apa? Sebab kita tak nak pelajar tu macam dia mengharapkan dalam kelas mata-mata. Kan, sebab kalau ikutkan dalam kelas ni tak cukup. Kalau kelas 30 minit sekejap sangat. Kalau dia nak tak ulang, memang nanti masuk kelas yang akan datang pun jadi tak ingat macam mana dah nak sebut. Macam tu lah, tu penting kita bagi tu lah. Cuma dia nak buat tu, itu nombor 2 lah. Kita hanya bagi orang kata dorongan dan nasihat saja. Sebab kita memang tak boleh nak paksa dalam hal ni, kan? Itu atas diri mereka masing-masing. Kalau dia nak cepat, ustaz bagi tahu je lah. Kalau tuan nak cepat dapat baca Quran, tuan kena buat ulang kaji. Ugut sikit lah. Macam tu. Okay, boleh? Alright. Boleh. Okay, jadi setakat ni jelas tak macam mana perjalanan kelas tu? Itu je lah saya nak ustaz nampak. Saya jelas, saya jelas nampak jelas. Okay, alhamdulillah. So yang untuk video ni saya ada buat rakaman, nanti saya akan bagi link kat ustaz boleh tengok balik lah. Untuk buat orang kata rujukan balik. Jadi sesi yang selepas ni ustaz akan ada ujian lah, ujian penilaian dengan panel kita. Jadi apa yang ustaz kena buatnya, apa yang dalam ni jugalah. Cuma yang dalam ujian nanti tak ada orang nak tegur macam ni dah lah maksudnya. Ustaz buat je, ustaz mengajar macam fikir betul-betul mengajar lah tu maksudnya. Okey. Bila dah selesai ujian tu barulah kita akan masukkan pelajar dekat ustaz lah. Okay, boleh Okey, alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih sekali lagi kat ustaz. Jam pun dah pukul 10. Jadi ada apa persoalan lagi setakat ni ustaz nak tanya? Cuma nak tahu kalau panel tu yang semua ni juga sama dia punya. Sama je. Maksudnya ustaz mengajar, start dengan macam yang tadi, lepas tu keluarkan slide tu. Yang slide tu ustaz rasa macam mana? Agak susah ke macam mana ustaz nak ni? Yalah, baru pertama kali nak buka tu yang. So tak apa, nanti ustaz cuba terangkan tu, tengok berdasarkan slide je. Jadi ustaz dah tengok yang skrip tu pun tak apa. Sebab yang saya buat slide ni pun nak mudahkan guru-guru jugalah nak bagi penerangan sebenarnya. Okey, baik. Okey, boleh? Okey, boleh. InsyaAllah. Alright, insyaAllah. Jadi saya mendoakan ustaz berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi setakat tu untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang lah, insyaAllah. Okey, terima kasih ustaz. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.